Hadirlah sebuah rasa meratalah doa di langit luas, harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani syifa'un linnasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar hari ini bapa ibu tuan-puan sekalian di mana juga berada mengikuti lagi dalam kuliah herba kita. Hari ini masuk kuliah yang ke-56 ya. Ada 4 kuliah lagi tentang herba. Kemudian kita akan mula menganalisa penyakit dan menggunakan herba-herba sebagai salah satu kaedah terapi. Jadi oleh sebab itu banyak sekali timbul kekeliruan. Herba ni apa? Apakah komplementari ataupun herba ni alternatif ataupun herba ni maksud kata dia berdiri sendiri saja. Jadi apapun, sama ada dia komplementari ataupun dia suplemen ataupun dia nutrisi ataupun dia nak diambil sebagai functional food, itu kesemua tidak menjadi permasalahan. Tetapi yang paling penting, yang Pak Haji bimbang sekali ialah orang memberi herba tidak ada pengetahuan. Dan orang yang menganalisa herba juga tidak berpengetahuan. Sebab apa? Herba ini adalah merupakan sebahagian daripada budaya ataupun culture dalam sesuatu masyarakat. Di mana juga kita pergi, semua masyarakat mempunyai pengalaman ataupun budaya daripada satu generasi yang diturunkan kepada satu generasi. Dan bagi Pak Haji melihat ilmu ni salah satu bentuk ilmu yang disebut sebagai hikmah. Kita mencari hikmah di mana saja, hikmah itu boleh diperolehi. Hatta di dalam hutan belantara pun ya, kalau ada orang asli yang duduk dalam hutan itu yang mempunyai metodologi ataupun kaedah perawatan yang kita tengok tidak mendatangkan keracunan pada tubuh badan manusia dan telah diakui sejak daripada zaman berzaman, maka ianya boleh diterima sebagai satu disiplin ilmu pengobatan kita. Jadi oleh sebab itu maka ada orang menganggap bahawa disiplin ilmu pengobatan herba begitu longgar kerana dia tidak diiringi dengan data-data klinikal. Ya, bagi Pak Haji, disiplin ilmu pengobatan herba bukan longgar tetapi lebih sharp, lebih tepat. Lebih tepat. Apakah yang dimaksudkan dengan disiplin yang lebih tepat ni? Kerana dia tidak diukur kepada tikus putih, dia tak diukur kepada haiwan ataupun dia tak diukur kepada manusia dalam jangka masa yang pendek, tetapi dia melalui satu proses yang panjang daripada satu generasi ke suatu generasi. Jadi oleh sebab itu Pak Haji berbangga sebenarnya apabila kita pegang herba ni, kita rasa kita sedang berzikir kepada Allah, kita rasa kita sedang mengingati Allah, kita merasakan kita sedang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Yang kedua yang Pak Haji nak sebut ini, bila kita belajar tentang ilmu herba, yang kedua kita tidak boleh belajar gunakan akal saja, mesti guna hati. Ya, apa beza akal dengan hati? Akal ini dia hanya melihat kepada logik yang mampu dilihat. Seeing is believing. Tetapi hati ini dia cuba meraba hikmah. Hikmah yang Allah ciptakan. Hikmah ini nanti hari ini Pak Haji nak tunjuk bagaimana perkara-perkara yang di sebalik. Dan perbincangan kita hari ini sudah tentu tentang buah kelapa ya, kelapa hijau yang Pak Haji nak ceritakan buah kelapa hijau. Ini kelapa hijau lah ni. Warna hijau, bukan warna kulitnya hijau, bukan. Kelapa itu dikategorikan dalam kelapa hijau. Itu yang menarik. Soalannya hari ini bila kita bercakap tentang kelapa, kelapa ni telah digunakan semua masyarakat
maupun di negara kita di sebelah Asia Tenggara ini maupun seluruh dunia, termasuk di negeri Arab juga menggunakan. Nanti Pak Haji akan cuba ulas sikit bagaimana penggunaan kelapa di tempat-tempat yang lain supaya kita boleh lihat, ya. Namun begitu, hari ini kita lihat dulu kita lihat dulu tentang pokok kelapa hijau. Baik, macam mana kita nak tentukan kalau kita tengok daripada daun kelapa hijau. Tengok sini. Perhatikan betul-betul apa yang Pak Haji tunjuk kat sini. Minta kamera tolong fokus sikit. Ya, banyak orang komplain kat Pak Haji minta tolong fokus. Okey, daun ini jangan lihat yang hitam-hitam tu, itu penyakit, ya, penyakit. Cuma daun itu dia bentuk V. V-nya berartinya daunnya keras-keras naik ke atas. Daun itu ke atas. Kalau daun kelapa biasa, dia menjulai, dia merimbun ke bawah begitu. Bentuk V juga, tapi hujung daun akan merimbun ke bawah. Tetapi cuba kita lihat ini, dia naik tegak ke atas. Bila kelapa itu daunnya tegak-tegak ke atas, berarti ini namanya kelapa hijau. Kelapa hijau bukan kelapa kulit hijau, bukan. Kelapa hijau adalah sejenis kelapa yang diciptakan Allah untuk tujuan pengobatan. Apakah kelapa hijau ni saja untuk tujuan pengobatan? Tidak. Semua kelapa untuk tujuan pengobatan, tetapi ada spesialnya pada kelapa hijau. Itu yang pertama sekali. Baik, uji yang kedua, kalau buah kelapa ini kita masukkan ke dalam air, dia tegak. Dia tidak akan mengikut air jadi sengit begitu, tidak. Dia tegak begitu. Ya. Di sini Pak Haji nak buat percubaan, nak tunjuk. Ini adalah kelapa hijau. Nanti kita boleh lihat ini kelapa hijau. Yang ini adalah kelapa biasa. Bukan, ini kelapa biasa. Ini adalah kelapa hijau. Ini kelapa hijau. Ini adalah kelapa biasa. Kelapa biasa. Macam mana Pak Haji boleh tahu? Daripada segi luar ni tengok rupanya lebih kurang sama saja. Tengok, ya. Nanti Pak Haji akan tunjuk. Dekat dengan tangkainya ini boleh fokuskan. Ada merah. Warna merah pink. Ya. Itu warna merah pink. Cuba kita perbandingkan dengan di sini, dia tidak ada warna merah. Dia warna nak ke kuning-kuningan. Lihat, ya. Ke situ. Baik. Cuba lihat. Pak Haji masukkan buah kelapa ini, ya. Pak Haji masukkan ke dalam air buah kelapa biasa. Ya. Dia akan sengit. Buah itu dia akan jadi sengit macam tu. Ya, sengit begitu atau begitu. Lihat. Ini kalau boleh kita lihat daripada di sebelah bawah, kita lihat buah kelapa itu dia duduk dalam keadaan condong. Kita lihat macam tu. Baik, cuba kita lihat pula buah kelapa hijau, ya. Kelapa hijau bila kita masukkan ke dalam air, kita tengok. Dia tegak. Dia lebih tegak dan dia tidak condong lah. Jadi itu salah satu daripada pengecamannya, ya. Baik, kesemua ni cuba tengok daun beza. Buah bila rendam ke dalam air juga beza. Ini pun lebih kurang macam 2 ekor anak itik, ya. Macam mana nak tahu jantan ke betinanya? Masuk ke dalam air. Yang depan itu betina, yang belakang tu jantan. Inilah juga kita tengok. Baik, ini ya contoh. Tetapi jika kita potong, ni Pak Haji cuba potong sikit lah. Untuk kita lihat supaya lebih jelas. Ya, dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, pisaunya tajam sekali. Wah. Lihat. Fokuskan. Jangan fokus di muka Pak Haji pula. Fokus di sini. Okey, boleh? Tengok. Ini kelapa biasa. Kita cuba juga tengok kelapa biasa. Macam biasalah.
Luar biasa. Kan kalau kita tunjuk, cuba fokuskan kat situ. Cuba. Okey, kita boleh lihat ya, kita boleh lihat dia punya perbezaan. Masya-Allah ya. Ini membuatkan kita tadabbur, fikir dan zikir. Mari kita mula berfikir dan zikir. Baik. Kehalusan air kelapa ini lebih halus daripada air-air yang lain. Nanometer. Ya, kehalusan air ini diukur dengan nanometer. Air kelapa salah satu pada air nano. Air nano. Selalu orang sebut teknologi nano. Teknologi nano ya. Nano tu halus ya, kiraan. Dan kehalusan air kelapa ini, dia ini lebih halus lagi daripada virus. Jadi virus tak bisa masuk ke dalam air kelapa. Virus tak mampu untuk melepasi daripada filter di batang kelapa, di tangkai kelapa. Nak masuk air ke sini tak boleh masuk sebab Allah lindungkan dia dengan tempurung. Bagaimana dalam tempurung ada air? Masuk ikut mana ya? Tempurung tu keras, kalau kita ketuk-ketuk itu kita tuang air, tak masuk dia. Tak masuk. Macam mana boleh jadi air di situ preserve, tidak ada bahan awet tetapi dia tak masam. Boleh bertahan ya, dan dia tidak terkontaminasi. Dan bagaimana air ini memberikan obat untuk manusia. Ini yang Pak Ji nak sebutkan ni. Ya, nak sebutkan bagaimana air kelapa ini mempunyai sesuatu yang sangat istimewa, iaitu dia menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh badan kita. Elektrolit berartinya kalau air itu lebih, dia keluar. Kalau air itu kurang, dia masuk di dalam inti sel kita tu. Sebab dia halus. Dia halus. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita minum air biasa, kalau air itu bukan air halus, air yang agak kasar, maka dia tak masuk ke dalam. Jadi dia minum air kencing, minum air kencing, minum air kencing. Dia tak masuk, dia tak serap dalam tubuh badan kita. Jadi macam mana kita nak merawat bagi pesakit-pesakit yang sudah lama? Pesakit yang sudah lama ni kita perlukan air masuk dalam tubuh badannya. Tapi air itu tak boleh masuk sebab ada gangguan elektrolitnya. Ion positif dan negatifnya itu ada gangguan. Jadi oleh sebab tu macam mana dia nak dinginkan tubuh badan? Demam berterusan. Air sangat penting. Maka Allah ciptakan air yang lebih halus daripada air infus. Kalau kita pergi ke rumah sakit, ada infus, air infus. Ya, kita masukkan melalui kepeluri darah. Tetapi ini dia tidak perlu, hanya perlu minum tapi boleh diserap. Apa dia? Air kelapa. Air kelapa. Jadi kalau orang itu ada masalah dehydration, maka pengobatan yang pertama ialah dengan air kelapa. Air kelapa. Di antara dua buah kelapa, sama ada menggunakan kelapa hijau yang ada warna merah di sini ataupun kelapa biasa, maka kelapa hijau ini lebih kuat elektrolitnya, lebih kuat kesannya. Jadi sebab itu orang jadikan ini sebagai kelapa untuk obat-obatan. Kalau kita tengok ya, bahawa kelapa itu sendiri mempunyai mineral, vitamin. Mineral dan vitamin ini lah yang diperlukan untuk tubuh badan ketika sedang sakit, untuk meningkatkan immunity. Jadi sebab tu orang demam, Pak Ji bagi contoh orang demam ya. Orang demam, apa yang mesti kita buat? Bagi minum air kelapa. Kalau minum air kelapa pagi, petang, malam ataupun pagi, tengah hari, petang, 3 air kelapa, 3 gelas diberikan, insya-Allah mereda, turun demamnya. Tapi jangan air kelapa tu dimasukkan dengan ais.
air kelapa yang asli. Boleh kalau ianya dimasak, nanti akan Pak Haji terangkan. Tetapi prinsipnya yang pertama, ketika kita sedang demam, imuniti kita sedang berada di tahap lemah. Macam mana nak meningkatkan? Kita perlu ambil air, elektrolit. Nah, sebab tu ada semua orang sebutkan air kelapa ni sebagai biotonik. Atau dikenali sebagai isotonik. Isotonik, ya, ataupun biotonik, di mana dia boleh mensupplykan energi yang cepat kepada orang yang lemah. Jadi kalau begitu, apakah kita perlu minum air kelapa pada setiap hari? Tidak setiap hari, tetapi seminggu sekali kena minum air kelapa untuk menormalkan elektrolit dalam tubuh badan kita. Minum air kelapa. Dan apa yang terjadi kalau air kelapa ini diminum oleh orang demam, ya? Yang pertama, turun kepanasan. Yang kedua, dapat tidur. Biasanya kita nak dapat tidur, orang demam dia akan makan ubat kimia. Ubat kimia yang diambil untuk dapatkan tidur. Tetapi dia menggelisahkan. Sebab fizik badan kita tidur, tapi otak kita tak tidur. Fikiran kita masih terus merawang. Sehingga kan tak sihat lah. Jadi ketika minum air kelapa ni berbeza. Berbeza sekali. Ketika kita minum saja, dia akan terjadi, Masya Allah, dia akan terjadi apa disebut emollient. Emollient tadi dia sapu dalam tubuh badan kita ini, membelai tubuh badan kita ini supaya tidur dengan enak sekali. Jadi orang yang ada permasalahan penyakit jiwa yang tak dapat tidur sekian-sekian malam, 3 malam, 1 minggu, 1 tahun, maka air kelapa lah kita minum. Sebab itu Pak Haji masih ingat lagi cara rawatan untuk orang yang ada masalah stres, over stress, yang tak dapat tidur, yang hampir-hampir jadi gila, bagi minum air kelapa. Minum air kelapa. Sebab bila dia minum air kelapa, tubuh badan itu akan menjadi menjadi tenang. Dihilang kita punya tekanan-tekanan dalam saraf kita dan sebagainya. Itu ada di antaranya. Begitu orang hamil. Sebab apa kita suruh orang hamil minum air kelapa? Orang hamil ni kalau boleh, kalau umur hamil itu 7 bulan, kita sudah boleh suruh dia minum air kelapa selalu. Yang pertama apa dia? Mudah melahirkan anak. Yang kedua, anak tu putih. Anak itu putih. Yang keduanya, yang pertamanya ialah mudah melahirkan anak. Sebab tu di dalam masyarakat kita, dalam pengobatan ini, salah satu suplemen yang kita berikan kepada orang hamil ialah minum air kelapa. Hari ni orang hamil tak minum air kelapa. Hari ni orang hamil minum ubat-ubatan, suplemen misalnya. Diberi asid folat, ya betul, memang betul. Tetapi kalau dia ambil kelapa ini, Masya Allah. Sebab itu dulu orang buat minyak selusuh. Minyak selusuh, air selusuh. Air selusuh satu hal, minyak selusuh apa dia? Untuk memudahkan bersalin. Salah satunya kelapa. Minum. Kalau sudah 9 bulan itu, minum setiap hari, insya-Allah. Sekali saja dia akan mudah keluar. Sebab apa? Soalannya sebab apa? Sebab air tetuban kita, ya, air ketuban ataupun tetuban kita itu, dia tidak jadi, pertama dia tak jadi lebih. Anak dia tak jadi lemas dalam air tetuban. Yang kedua, dia tak jadi kurang. Dia cukup-cukup. Dan dia tak keluar air tetuban dulu sampai kering, sampai anak itu lemas. Tidak. Tidak jadi begitu. Ya, jadi sebab itu maka Allah Ta'ala ciptakan. Cuba kita lihat. Cuba kita lihat. Buah kelapa ni sama seperti rahim ibu. Sama seperti rahim ibu. Rahim ibu yang mana ada air. Cuma dalam buah kelapa tak ada anak lah. Jadi begitu rahim ibu ada air. Macam tu. Macam itulah juga ketika dia minum.
Maka air ketuban itu air yang sihat, supaya dia tidak berlaku kecacatan apabila hampir nak melahirkan anak. Cuba kita sering-sering bertanya pada ibu-ibu dulu. Ibu dulu tidak ada fasilitas melahirkan anak seperti hari ini. Sudah ada bidan, sudah ada rumah bersalin dan sebagainya. Tetapi hari ini cuba kita lihat, 10 orang nak lahirkan anak, 9 operasi caesar. 10, 9 caesar. Dulu kalau 10 mau lahir anak, 10 lahir biasa. Soalannya kenapa? Kenapa? Apakah jawapannya kerana hari ni orang dah tak minum air kelapa? Ataupun caesar itu, operasi itu belanjanya mahal? Kerana perniagaan perawatan sudah jadi satu perniagaan, bisnes. Jadi jika kita sakiti orang yang bersalin itu, bersalin dengan cara operasi caesar, ya, jadi dia lukakan. Bila dia lukakan itu kan badan yang mula menjadi tidak seimbang. Apatah lagi menggunakan ubat bius di belakang. Ya, ketika kalau membongkok begitu, biar terbuka tulangnya itu, dibiuskan di tengah-tengah itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh pakar bius, spesialis bius saja. Doktor pun tak boleh melakukan begitu. Menandakan bahaya. Jadi apabila melakukan bius tersebut, dia meninggalkan kesan di dalam tubuh badan. Apa bukti Pak Haji kata kesan? Cuba ambil dengan nos. Nos itu daripada minyak squalene, ikan hiu misalnya. Ambil orang yang ada dia punya operasi, ambil itu. Nanti nos itu dia akan bertindak kepada ubat bius yang masih residu, yang masih ada dalam tulang belakang itu. Nanti akan jadi halusinasi. Kenapa orang sengang-sengang mengambil minyak ikan jadi halusinasi? Sebab apa? Dia ambil daripada hati ikan hiu, squalene. Jadi bila squalene itu dia guna bersama ubat bius, itu juga. Begitu juga orang yang membuat operasi, membuat operasi ini bila dia dibiuskan itu, dia kalau dia ambil ubat sesema atau ubat batuk. Cuba kita lihat. Misal kata orang tu dia nak lahirkan anak, dia bius. Ya, dia bius di tulang belakang itu. Kemudian sesudah itu dia batuk lah, kata dia batuk. Dia ambil ubat batuk kimia. Atau dia flu, sesema, dia ambil ubat flu kimia. Apa yang memunculkan dia ialah halusinasi. Bukan halusinasi itu disebabkan ubat batuk itu saja. Ubat batuk dan ubat sesema flu ini berlakunya halusinasi kerana kesan percampuran dengan ubat bius yang masih ada di dalam, yang dibiuskan di tulang belakang itu. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Sebab itu Pak Haji kata kita kena memperhaluskan pemerhatian. Cuba kita lihat ini. Ya, kalau kita balik semula kepada kelapa hijau ini. Kulitnya sama-sama hijau, cuma ini agak sikit cerah, ini agak sikit gelap. Tetapi kita tahu tak bahawa di dalamnya ada nilai yang berbeza. Sebab itu Masya Allah, ya, Pak Haji tak bawa orang kepada fahaman mistik, tetapi Pak Haji berkeyakinan bahawa air hujan malam Jumaat beza dengan air hujan malam Sabtu. Pak Haji mempunyai keyakinan bahawa ada perbezaannya, sebab Allah menurunkan hujan itu pada waktu malam apa atau siang apa itu tidak sia-sia. Oh, mau turun hari Senin, ya turun hari Senin, tak, tidak ada sia-sia. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu banyak dia punya, insya Allah nanti Pak Haji akan bawakan kita semua, ya, kita bawakan kita semua nanti untuk lihat keajaiban di dalam Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, ya. Jadi begitu juga keajaiban Al-Quran, dan begitu juga keajaiban pada alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Ini saja membuatkan kita tak habis berfikir. Jadi kalaulah perempuan itu hamil, kita ambilkan air kelapa,
maka insya-Allah anaknya tak kena demam kuning. Kenapa? Kenapa bilirubin itu dia tidak tinggi? Kenapa? Ini keseimbangan daripada air kelapa. Hari ini kita lihat pemakanan kita oleh ibu-ibu yang tak jaga pemakanannya. Kita lihat apa yang berlaku. Ialah anak kena demam kuning yang tinggi. Terpaksa letak di bawah apa tu? Incubator. Tak di bawah itu, di bawah lampu biru. Lampu biru. Untuk apa? Sebab apa? Sebab itu sudah jadi SOP kita pada hari ini. Itu bagus pencapaian, pengetahuan, ilmu, teknologi. Tetapi boleh kita lihat ilmu dan teknologi daripada alam sekitar. Bagaimana minum air kelapa yang dipraktikkan oleh masyarakat kita mengelakkan daripada demam kuning anak itu. Kemudian bila ibu itu lahir, dia punya plasenta. Ya, plasenta kita tahulah, dia akan keluar anak dulu. Lepas keluar anak, barulah diikuti dia punya uri, plasenta. Dia tak pecah, cantik dan bulat saja. Kenapa dia tak pecah? Kerana dia dilindungi oleh air. Dilindungi oleh air yang kita ambil daripada air kelapa. Macam mana air boleh berada dalam buah kelapa, begitu air ini boleh masuk di dalam rahim ibu? Ini kalau sudut sains, Pak Ji sebutkan air nano. Tapi di sudut pengetahuan umumnya, ya ini adalah kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang maha pengurnia. Jadi oleh sebab itu, maka kita belum lagi mengkaji tentang planet-planet di angkasa tinggi, tapi tumbuh-tumbuhan di bumi pun cukup membuatkan kita akan menyebut maha suci Allah. Sesungguhnya engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Jauhilah kami daripada azab neraka. InsyaAllah. Ini membuatkan kita semakin takut kepada Allah. Semakin sujud, makin mengakui kebesaran Allah. Dan kita ini adalah insan kecil, insan kerdil yang kerana kekedilannya itu hampir-hampir tidak kelihatan di atas muka bumi ini. Jadi oleh sebab itu kita belajar, ya. Baik. Itu yang seterusnya, wanita hamil, orang demam, kita gunakan. Dan kalau kita nak gunakan untuk orang yang demam campak. Demam campak. Demam campak tu demam apa? Bakteria atau virus? Itulah yang Pak Ji nak sebutkan ini. Dia adalah antivirus. Demam campak. Kalau orang kena demam campak, dia tak keluar habis campaknya itu. Ya, bintik-bintik merah tu tak keluar habis. Kalau nak tengok keluar habis, biasanya anak-anak demam campak, ya, dia mesti keluar di atas tapak tangan atau di bawah tapak kaki. Bila keluar di bawah tapak kaki dan tapak tangan, itu menandakan habis keluar. Di dalam pengobatan kita, pengobatan herba, ada beberapa tindakan yang kita perlu lakukan untuk keluarkan. Pak Ji bagi contoh, orang yang ada masalah makan makanan beracun, food poisoning. Food poisoning, kita tidak mengambil langkah untuk menghentikan mencret, diarrhea, cek beret, bukan. Kalau kita menghentikan langkah tersebut, berartinya racun akan tertahan di dalam usus. Nanti usus itu akan mempunyai masalah. Dia panggil stricture. Jadi dia akan jadi genting, dia akan jadi kecut. Jadi oleh sebab itu, maka dalam pengobatan herba, dia mesti keluar. Racun mesti keluar. Sama ada melalui muntah atau melalui dikeluarkan. Dia tidak jadi diarrhea, tapi dia jadi lawas. Baik. Begitu juga dengan virus. Virus itu mesti kita keluarkan daripada organ-organ penting di dalam tubuh badan kepada organ-organ yang tak penting, iaitu di kulit. Misalnya orang yang ada masalah demam campak. Demam campak ini kalau dia tak kita keluarkan, dia demam berterusan. Terus demam. Tak sihat lah dia kata. Sebab apa? Tak tahu, panas badan, tak sihat. Demam campak. Sebab apa? Sebab tak keluar.
Bila tak keluar habis, nanti berpanjangan. Macam mana cara nak keluarkan demam campak tersebut? Maka kita ambil air kelapa diberi minum. Bila kita minum air kelapa, maka demam campak akan keluar. Sebenarnya, apa yang berlaku di sini, bahawa dia telah melakukan pematangan. Sama juga seperti bisul. Bisul ketika dia sedang membesar, dia menarik bisa menarik dia punya nanah tersebut, dia sakit. Tapi bila sudah dimatangkan, dia sudah tidak sakit lagi. Jadi begitu juga orang kena demam campak, kita minum, maka rashes itu keluar. Yang orang kata ruang-ruang merah itu akan keluar, dan keluarnya itu bila dah keluar, demam pun hilang. Hebat kan bagaimana buah kelapa ini berfungsi, ya. Jadi oleh sebab itu, maka bila Pak Haji sebut begitu, itu menunjukkan bahawa air kelapa ini adalah antivirus. Pernah orang buat penelitian air kelapa antivirus, antibakteria. Jarang kita dengar ya ulasan-ulasan begitu, tetapi kita dapat lihat banyak hasil. Nanti akan Pak Haji tunjukkan bagaimana cara menyediakannya. Okey, kita lihat iklan terlebih dulu. Silakan. Hari POC sedunia disambut pada tanggal 1 Jun. Sambutan ini bertujuan memartabatkan keunggulan pertanian hidayah. POC, pupuk organik cair, formulasi hebat daripada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Harapan moga hasilnya dilimpah keberkatan. Tidak hanya digunakan bagi siraman di pokok, tetapi POC digunakan kepada skop yang lebih luas seperti dalam bidang ternakan ayam, bagi memastikan ayam dibesarkan dengan kaedah alami, bebas vaksin, bebas lemak, bebas bau hamis. Kami bertani satu ibadah, niat di hati kerana Allah. POC juga berfungsi bagi menjadikan persekitaran ladang ternakan bebas bau dan bebas lalat. Hanya padamu aku berserah. Yakin usaha tangga kejayaan tidak ku hampa walaupun kegagalan. Kita manusia hanya merancang, Allah berkuasa yang berhak menentukan. Kami bertani satu ibadah, niat di hati kerana Allah. Walau dilanda senang dan susah, hanya padamu aku berserah. Kami penternak, petani nelayan, kami bekerja kerana Tuhan. Kami berdoa penuh harapan, moga hasilnya dilimpah keberkatan. Kami penternak, petani dan nelayan, rela berjuang dan membanting tulang. Kami penternak, petani dan Dengan POC,
dapat merealisasikan pertanian hidayah yang mudah, murah, cepat dan untung. Selamat menyambut Hari POC Sedunia. Bertani satu ibadah. Ya, Alhamdulillah. Pak Haji sambung lagi ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, buah kelapa ni disebut narjil, ya, narjil. Jadi narjil ini memang sudah terkenal, dan antara perawatan yang boleh kita gunakan lagi ialah untuk masalah sakit di tulang belakang. Ya, masalah sakit di tulang belakang boleh menggunakan daripada air kelapa. Dan apa yang Pak Haji sebutkan pada awal tadi, boleh guna air kelapa biasa saja boleh, tapi yang terbaik ialah air kelapa hijau. Tapi kalau saya tak ada air kelapa hijau, apakah saya boleh gunakan air kelapa biasa, Pak Haji? Boleh. Jawapannya boleh. Jadi artinya tidak menyusahkan, tak menyusahkan. Tapi kalau kita boleh tanam di rumah kita satu, alhamdulillah, syukur. Okey, kemudian seterusnya untuk orang yang ada mah. Orang yang ada mah ataupun gastrik atau ulcer, tukar lambung. Macam mana cara nak merawat tukar lambung tersebut? Ialah menggunakan kelapa. Menggunakan kelapa. Jadi oleh sebab itu maka jika kita ambil, ya, jika kita ambil ini, yang pertama dia juga menghilangkan sembelit. Menghilangkan sembelit. Masya-Allah. Kemudian dia juga adalah untuk ubat cacing. Cacing. Jadi orang dulu memang tidak ada ubat cacing yang khusus. Macam sekarang ni kalau kita pergi ke farmasi ada ubat cacing khusus. Tapi dulu bagi minum air kelapa saja. Ya? Dan satu lagi yang paling baik ialah buah sir. Tak ramai orang tahu air kelapa ni untuk ubat buah sir. Ya, itu sangat-sangat bagus ya yang kita ambil dan sebagainya. Baik, kemudian juga dia juga untuk kita mengelakkan daripada hemodialisis ginjal. Sebab ginjal kita ni dia jadi dingin sebenarnya. Bila dua ginjal kita jadi dingin, dia dysfunction, menyebabkan filter itu akan jadi makin lemah dan air kencing akan jadi buih. Jadi dia menghangatkan ginjal itu. Tujuan menghangatkan ginjal ini bukan untuk apa? Untuk menghilangkan peradangan, untuk nak menghilangkan kedinginan, dysfunction kepada ginjal tersebut. Itu air kelapa tu berharga sungguh air kelapa ini. Berharga. Ginjal kita, cuba kita bayang, kalau lah satu ginjal tu rosak, bukan mudah-mudah nak ganti dengan ginjal yang lain. Kalau badan tak boleh terima ginjal yang diambil daripada pemindahan ginjal oleh ginjal manusia yang lain, dia akan bengkak seluruh tubuh badan, akhirnya membawakan fatal, meninggal. Jadi sebab itu maka buah kelapa ni tumbuh begitu banyak sekali, minum saja. Ya, nanti Pak Haji ajak caranya, bagaimana cara untuk membuat minuman yang enak, yang sedap, masya-Allah. Kalau air kelapa ni dimasak, ya, ataupun tak dimasak lah, dimasukkan sedikit dengan sikit biji selasih dan lemon. Biji selasih, lemon, air kelapa. Kalau boleh masuk garam sikit lah, garam sikit. Masya-Allah, minuman fresh. Cuba tengok hari ni, ya, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, oleh sebab itu maka bila kita ambil begitu, dia sebenarnya depuratif, pencuci darah. Maka orang yang ada penyakit kulit gatal kulit, kita selalu ada orang tanya, Pak Haji, kulit jadi kering, jadi gatal. Termasuk juga penyakit kering pada pesakit kencing manis. Kulit dia jadi kering. Kulitnya dia jadi tidak ada elastik. Begitu juga orang yang ada masalah ginjal, kulitnya akan kering. Macam mana cara nak melembabkan kulit tersebut? Dia adalah air kelapa. Air kelapa. Kita minum air kelapa. Kudis, air kelapa. Gatal-gatal, air kelapa. Yang berlaku termasuk rambut gugur. Rambut gugur itu, cara dia mengelakkan gugur itu ialah dengan air kelapa.
Jika begitu, apa maknanya? Maknanya air kelapa ini dia menghilangkan racun dalam tubuh badan, depuratif. Sebab itu orang tua-tua dulu kalau kena muntah berdarah, mereka keluarkan dia air kelapa yang dicampur dengan clay, dengan tanah liat. Ambil tanah liat, campur dengan air kelapa, adukkan, minum. Biar dia bening, minum. Dan dia menghilangkan racun seluruh tubuh badan kita. Racun daripada racun serangga, racun rumpai, makanan food poisoning, racun daripada bakteria, racun daripada apa. Sebab apa? Air kelapa ni halus. Dia masuk sampai ke deep, ke inti sel. Supaya dia dapat membersihkan, membuangkan keracunan. Dia juga mengawal elektrolit. Yakni untuk nak keluarkan air, masukkan dia punya air sebagainya. Jadi kalau tidak ada tanah liat ya yang ada dekat rumah kita, anthrax boleh dicampurkan bersama dengan air kelapa untuk keluarkan keracunan. Jadi kita lihat, kalau mereka yang tidak boleh hamil kerana racun heavy metal yang kita belajar hari itu, heavy metal, mereka tak boleh hamil. Jadi minum air kelapa ni jadi hamil. Kenapa? Sebab dia keluarkan heavy metal. Kalau boleh dicampur dengan dia punya anthrax supaya kita keluarkan. Jadi 1 bulan buat sekali saja, dah cukup, atau 2 kali, awal bulan dan pertengahan bulan. Jadi sudah cukup untuk membuang keracunan dalam sebiji buah kelapa. Itu adalah antaranya. Dan ada orang bertanya kat sini, betul tak kalau makan ubat kita tak boleh makan air kelapa? Betul atau tidak? Makan ubat hospital katanya, kita tak boleh makan air kelapa. Atau makan ubat apa pun, kita tak boleh makan air kelapa. Betul. Betul sebab dia bersifat diuretik. Dia buang. Tetapi kalau ambil herba bersama air kelapa, terbaik. Kalau kimia bersama air kelapa buang. Jadi macam mana kalau orang tu ada masalah darah tinggi yang makan ubat hospital, ubat kimia, boleh tak mengambil air kelapa? Boleh. Tapi jarakkan masanya. Sebaik-baiknya 2 jam. Minimanya 1 jam. Kita ambil dia punya air kelapa. Kita atur dia punya waktunya. Jadi bila kita ambil air kelapa ini, dia membersihkan tubuh badan kita. Soalan yang kedua, selalu orang tanya, saya kalau ambil air kelapa, saya ngilu di sendi-sendi saya. Betul. Kita akan ngilu di sendi kalau kita overdosis. Jadi itu pengkaedan yang kedua, iaitu air kelapa itu mesti dimasak. Air kelapa itu mesti dimasak terlebih dulu. Bagi mereka yang mempunyai permasalahan ngilu di sendi-sendi, kita masak. Dan dicampurkan dengan sikit jahe, zanjabil. Sebab dia air yang dingin. Kita minum dingin di dalam tubuh badan kita. Campur sikit dengan zanjabil, halia, jahe. Kalau kita nak campur dengan kunyit, Masya Allah, untuk liver. Kalau kita nak campur dengan temulawak, Masya Allah. Air kelapa tersebut nak buang keracunan di dalam tubuh badan kita, nak bagi sumber tenaga itu muncul balik. Bagaimana ya, kita masak dengan api yang perlahan ya, kemudian kita masukkan juga bila dia sudah mula panas, mula mendidih, kita masukkan dia dengan jahe, ataupun kita masuk dengan temulawak, biar keluar semua khasiat temulawak itu. Nampak air itu dah jadi warna kuning, baru ditambah dengan gula aren. Air kelapa, temulawak, gula aren terbaik untuk liver. Memperbaiki liver berarti memperbaiki keseluruhan tubuh badan kita, buang dia punya keracunan. Itu kaedah pengobatan. Kalau tak ada temulawak, kunyit. Masak itu diberi minum kepada orang yang kena demam kuning.
Kalau orang tu tak kena demam kuning, kena virus, ya itu juga. Virus yang sekarang ini Pak Haji lihat apabila di Indonesia sudah tidak lagi lockdown, ya atas sebab-sebab tertentu, wallahu a'lam. Tetapi bila dah dibuka begini, berartinya kita terdedah dengan kesakitan, dengan kebimbangan. Sebahagian besar orang akan jatuh di jalan raya. Tapi jangan risau. Indonesia, Allah telah siapkan obatnya. Apa? Temulawak, jahe, kunyit, yang rimpang-rimpang, umbisi-umbisi. Cara nak merawat nanti, air kelapa. Bagi minum. Kalau sudah demamnya, kuatnya, sudah terserang, air kelapa. Tetapi mesti masak. Air kelapa boleh masak dengan serai untuk hilangkan demam. InsyaAllah, virus kan penciptaan Allah. Ini adalah penciptaan Allah. Tumbuh-tumbuhan juga pada penciptaan Allah. Allah tidak menghendaki hamba-hambanya jadi susah. Tetapi harus fikir dan zikir, tadabbur. Yang paling penting, air kelapa mesti guna. Kalau sudah tak ada apa, air kelapa saja. Itu sudah cukup kuat. Penawar kita berada di mana? Di tepi-tepi pantai, di dalam kampung-kampung yang Allah tumbuhkan di tepi rumah. Kita memiliki kelapa yang banyak. Kelapa Indonesia yang paling banyak. Yang orang jadikan VCO. Ya VCO, Masya Allah. Kalau sudah jadikan VCO daripada kelapa, tidak kira lah. Ya, ini dia ambil daripada kelapa matang. Itu pun sudah antivirus. Masalahnya hari ini kita ditakutkan dengan corona itu kerana kita bergantung dengan ubat kimia. Kita takut. Sebab kita bergantung dengan ubat kimia. Tapi kalau kita pergi kepada, kita keluar daripada kegelapan dan kesempitan pengobatan kepada cahaya dan keluasan rahmat pengobatan ilahiyah alamiah, kita akan mendapati penawarnya berada di keliling rumah kita dan sebagainya. Itu Pak Haji sebut hari itu, ya, bahawa orang yang ada masalah ginjal cepat makan pucuk keji beling pada setiap hari, dia tak akan kena ginjal. Hari ni air kelapa pula, minum air kelapa. Ya, itu yang ingat, ya. Jadi maksudnya begitu juga kalau kita sakit sendi, tapi sakit sendi itu kena rebus dengan halia lah, sanjabil. Masya Allah, ya. Dan yang menariknya, ya, bila kita ambil untuk orang yang ada penyakit darah tinggi, ini sangat menarik. Darah tinggi itu dia ada sistolik, diastolik, ya. Yang mana sistolik ni dia akan menurunkan sampai 71%. Dia akan turun. Distolik ini dia akan turun 27%. Masya Allah. Untuk tekanan darah tinggi. Untuk tekanan darah tinggi kita gunakan apa? Kita gunakan air kelapa. Minum. Rebus. Turun. Kalau kita minum, kita masukkan jahe, dia jadi keringat. Keringat. Tapi kalau ada setengah-setengah tempat yang Pak Haji lihat, dia kelapa tua dibakar dengan kulit-kulitnya sekali. Itu pun cukup bagus. Tapi sewaktu dia masih panas lagi, masukkan yang jahe. Dia akan berkeringat. Badan itu detox, dia keluarkan penyakit. Allahu Akbar. Boleh masuk jahe, boleh masuk serai, juga boleh kita gunakan. Masya Allah. Dan satu lagi, dahulu digunakan untuk memecahkan batu karang di dalam ginjal. Ini menarik bahawa air kelapa ini kalau kita minum, dia pecahkan batu karang. Jadi kalau orang itu dah biasa jadi batu karang,
Dia tak mau jadi batu karang. Dia minum air kelapa. Dia akan hancurkan. Dia akan hancur. Sebab dia akan melawaskan kencing. Kencing itu seperti Pak Haji sebut, seperti air hujan lebat lah, yang turun dalam longkang, menolak sampah keluar. Begitu dia disebut sebagai diuretik di dalam kelapa. Jadi Masya Allah besar tak dia punya khasiat air kelapa ini. Sangat-sangat besar. Dan jenis batu karang yang dia akan hancur ialah yang pertama, kalsium oksalat. Allah, subhanallah. Kalau begitu juga yang berlaku kepada air kelapa, begitu juga berlaku pada minyak kelapa, VCO. Sama juga. Apa yang Pak Haji bahaskan tadi tentang kelebihan air kelapa, sama juga dengan ini. Dan yang paling terbaik dia adalah untuk jantung. Jantung. Masya Allah, dia mendinginkan jantung. Seperti mana yang Pak Haji sebutkan bahawa jantung ini dia jarang sekali ada penyakit kanser. Jarang sekali kita temui. Ya, tetapi jantung selalu penyakit peradangan. Iaitu kepanasan di jantung. Dan jantung itu dengan ritmenya yang tidak sekata. Kerana peradangan di jantung yang menyebabkan dia jadi lemah jantung, dan menyebabkan maka terjadi penyumbatan di jantung. Penyumbatan di jantung itu kerana jantung itu dysfunction. Sebab apa? Sebab panas. Sama juga dengan ginjal. Minta maaflah, banyak orang akan cuba menyebut masalah ginjal ini dengan masalah kencing, urinary tract infection, kencing banyak, polyuria, nocturia, kencing pada waktu malam, oliuria, kencing sikit dan sebagainya. Itu kesemuanya terkait dengan ginjal. Kenapa jadi begini? Sebab ginjal itu radang. Bila ginjal itu radang, jantung itu radang, dia perlu kepada penyejukan. Dia perlu kepada satu yang mendinginkan dia. Apa dia? Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa inilah yang memperbaiki jantung. Jadi orang yang ada sakit jantung, masalah jantung, mereka tak suka minum air kelapa. Satu dia. Sebab mereka tak lihat hikmah tu ada pada air kelapa. Air kelapa ni untuk orang haus saja. Dan disediakan dalam sediaan yang salah. Air kelapa dicampur dengan ais, dibuat minum. Sediaan yang salah tu tak memberikan makna. Minumlah sebanyak mana pun. Tapi kalau dicampur dengan daun nak-nak, daun mint, campur selasih, ya, ataupun kita campur dengan lemon, dibuat minum, suam, hangat-hangat. Allah, keringat. Potong jahe sikit, keringat. Itulah di antaranya. Masalahnya yang ada, kita tidak tahu menggunakan nikmat Allah itu untuk optimumkan kesihatan. Kita banyak mengutamakan selera. Kita tak utamakan tentang kesihatan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nanti kita boleh cuba. Bapak Ibu boleh cuba. Jadi berartinya boleh ambil air kelapanya. Kelapa mudanya juga boleh. Kelapa tuanya juga boleh. Airnya itu dimasak. Dan kemudian barulah dimasukkannya. Tapi daripada kelapa muda itu yang terbaik. Ya, itu ada di antaranya. Dan isinya itu kita makan. Dan sebenarnya jika isi itu ada isi yang masih lembut, ya, macam jelly. Kalau air kelapa, ya, ambil air kelapa yang isinya masih jelly, ya, jelly itu masuk ke dalam periuk kaca, kemudian kita rebus sampai mendidih. Dia bagus untuk ubat untuk orang lelaki. Itu obatnya digunakan di zaman dahulu, zaman yang tak adalah macam ubat kimia sekarang ini. Kita ambil dia, ya, apa dia,
air kelapa ketika isi itu masih jelly. Ya, itu adalah antaranya. Kemudian pula apa yang Pak Cik nak sebutkan sini, ada satu lagi penelitian yang sangat menarik. Penelitian ini jarang sekali dilakukan orang. Ya, sebab air kelapa ni, dia manis ke air kelapa ni? Dia kelapa yang manis, macam kelapa pandan. Manis dan terasa bau pandannya. Bau pandan wanginya terasa. Ada yang sikit asam. Ada yang masam betul. Tapi taklah masam macam lain. Cuba kita bayangkan dengan madu lebah. Madu lebah ada yang manis. Ada yang sikit asam. Ada yang asam betul. Belum ada lagi air kelapa yang asam betul sama seperti mana madu lebah yang asam. Madu lebah lebah trigona, kelulut, asam. Baik. Tetapi daripada madu lebah tadi yang manis, yang sikit asam, yang asam itu kan semua mempunyai nilai ubatan masing-masing. Begitu juga air kelapa. Air kelapa kita cari yang tidak manis. Air kelapa yang biasa, yang tidak manis, dia terbaik untuk penyakit kencing manis. Natural, alami untuk perawatan kencing manis. Cari yang tidak manis betul-betul. Jangan tambah gula. Kalau dah tak manis, tambah gula pula, itu rosaklah. Allahu Akbar. Lagi masam air kelapa tu sebut. Ingat ya, masam air kelapa tu mesti masam yang original. Masam di dalam buah begini. Bukan masam yang disimpan berhari-hari. Bukan. Masam original ini, lagi masam dia, lagi kuat kesan diuretik dia untuk darah tinggi, kencing manis dan sakit jantung. Allahu Akbar. Jika kesannya itu manis, manisnya untuk ginjal. Untuk ginjal. Untuk peradangan ginjal. Untuk energi. Untuk tenaga. Untuk menguruskan badan. Supaya dia mengawal air yang ada di dalam tubuh badan kita. Itu kalau kita jumpa orang yang kurus saja. Orang yang kurus. Apa yang harus kita berikan? Air kelapa. Kalau orang tu gemuk bagaimana? Harus bagikan air kelapa. Kerana air kelapa itu dia pengimbang. Ya, dia menjadi salah satu daripada pengimbang kepada antara orang yang obesiti dan orang yang kurus. Itu adalah di antaranya. Baik. Selain daripada air kelapa, cuba lihat di sini. Ini adalah tangkai dia ya, yang kita kata beginilah tangkainya, begitu. Panjang ni. Yang ada ni, tangkai asuhnya di sini kan. Itu dia ini. Ini ni kalau kita potong. Kita potong, kita rebus. Kita minum airnya. Dia untuk hilangkan sakit senggugut. Jadi sakit ketika kedatangan darah haid. Tapi masukkan sedikit kapur makan, sedikit ke dalam air tersebut. Dia agak sikit keruh. Minum sikit-sikit, hilang sakit gigi, sakit apa juga jenis-jenis kesakitan ini. Daripada ini. Dan daripada belakang ini, belakang kelapa ini di sini. Sini, Pak Cik tunjuk ya, di bahagian belakang ini dibuat rebus untuk sinusitis. Untuk sinusitis, untuk resedung. Hilangkan kegatalan di muka ni, di bawah ni. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Kita ambil dekat sini. Ya. Kemudian tempurungnya itu, ya selain daripada kita buat kerajinan tangan, kraft tangan itu, tempurungnya itu boleh kita buatkan dengan kita bakar dia jadi arang. Arang tempurung kelapa lah yang terbaik untuk menghilangkan mencret diarrhea. Terbaik untuk jadi ubat untuk sakit jantung. Arang kelapa tersebut. Macam mana cara membuatnya? Bakarkan dia jadi arang. Lepas tu ambil serbuknya itu. Serbuknya itu kita ambil,
kita makan kapsul bubuk tempurung serbuk daripada arang batuk kelapa. Batuk tu artinya tempurung dia tu. Bahasa ni tu cangkang dia tu. Itu obat. Jadi kalau sudah kita nak buang racun dalam tubuh badan kita ni, sakit sendi-sendi, maka ambil arang tu kita makan. Makan arang. Bolehkah manusia ni makan arang? Kalau pergi ke rumah sakit, doktor bagi arang juga. Dia panggil cakul. Cakul tu arang. Tapi dia buat dalam bentuk cantik, dia buat bentuk pil. Dia punch, ada acuannya, ada molnya, dia punch supaya jadi bentuk pil. Jadi kita ambil pil arang. Masya Allah. Dan dia adalah dipanggil karbon aktif. Bila dipanggil karbon aktif, dia menyerap semua racun dalam tubuh badan kita. Sama seperti minyak bubut, MPH. Arangnya itu menyerap keracunan. Sebab tu MPH boleh guna untuk orang mencret, diarrhea, cepat. Sebab ada arang. Boleh ambil arang terus baginya. Dan kalau ambil arang ini digunakan bersama pasta gigi, dia putihkan gigi. Dia bukan hanya takat putihkan gigi, tapi dia menguatkan gigi. Jadi kalau orang itu sering sakit gigi, maka arang ini digunakan. Masya Allah. Arang daripada apa? Daripada batuk kelapa. Daripada sabutnya ini juga, kita boleh menghasilkan banyak produk. Salah satu produk-produk kraft tangan, kerajinan tangan yang kita buat sabut untuk mencuci lantai dan sebagainya. Tapi sabut ni juga berapa ambil asapnya. Ya, asap itu digunakan untuk apa? Untuk tanaman. Untuk menghalau insek itu, menghalau serangga-serangga. Itu nanti akan Pak Haji bentangkan cerita pada 1 Jun. Jangan lupa ya, 1 Juni 2020 sambutan Hari POC kedua, tahun kedua. Kerana kita telah mula pada tahun 2019 sambutan Hari POC pertama sedunia, dan kita akan buat sambutan POC kedua sedunia nanti. Di sini Pak Haji akan bagi kuliah selama 1 jam tentang POC dan pencapaian. Dan Pak Haji akan tunjuk cara membuat POC itu sendiri. Macam mana cara untuk membuatnya. Jadi itu adalah sumbangan kita. Dan nanti Pak Haji akan muatkan kejayaan-kejayaan penggunaan POC pada produk-produk yang ada di Malaysia, di Indonesia, dan hasil-hasil produk POC. Masya Allah. Ini sangat-sangat menarik, khususnya supaya peladang, penternak dan nelayan dapat menikmati hasil daripada penemuan POC tersebut. Baik. Jadi oleh sebab itu kita kembali kepada narjil ini, narjil ataupun kelapa ini, iaitu dengan kita lihat bahawa kelapa ini memiliki kelebihannya. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, air kelapa muda atau air kelapa tua yang kita nak gunakan. Ya. Boleh guna air kelapa muda. Ya, dan air kelapa muda itu dia lebih kuat. Dia lebih tajam. Air kelapa muda itu yang tua itu agak lebih lunak. Lebih lunak. Tapi kedua-duanya boleh kita gunakan. Jadi kedua-duanya boleh dimasak dan boleh ditambah dengan apa-apa juga herba di dalamnya. Boleh kita gunakan. Dan bila kita minum itu, ingat ya, paling minima kalau kita tujuan pengobatan dia ialah 3 gelas. 3 gelas. Jadi kalau air kelapa ni airnya sikit, kena 2-3 biji kelapa lah kita ambil sebagainya. Jangan simpan untuk hari esok. Yang kita masak pada hari ini, jangan simpan untuk hari besok. Ya, itu di antaranya. Di sudut pengalaman Pak Haji sendiri, Pak Haji telah pun menggunakan air kelapa, temulawak, gula aren.
yang disiapkan untuk minuman ketika tubuh badan Pak Haji tak sihat, alhamdulillah nampak sangat berbeza sekali. Dan hasil daripada itu, Pak Haji mengambil satu tindakan untuk mengeksport temulawak daripada Indonesia ke Malaysia. Alhamdulillah kita telah sampai temulawaknya itu di Yan, Kedah ini, dan kita telah mula menanamnya. InsyaAllah nanti Pak Haji akan tunjukkan, minta ambil temulawaknya yang dalam pasunya yang sudah besar tu. Pak Haji nak tunjukkan pokok yang dah besar. Ini ni sebab di Malaysia kebanyakannya tidak ada pokok temulawak. Ya. Ada juga kita di Malaysia ni ada hampir-hampir nak macam temulawak, dia panggil kunyit terus. Kunyit terus ke apa semua. Itulah lebih kurang. Tetapi dia beza. Dan kita nak bagi tahu bahawa jenis temu ni banyak jenis spesiesnya. Ya. Jadi kalau kita gunakan, ada pokok tepus, ada pokok kunyit yang lain, temu-temu yang lain, tetapi spesies kita nak guna ialah temulawak. Jadi mereka boleh datang membeli di Yan. Pak Haji ada jual ini, dan alhamdulillah kita tunjuk pokoknya sangat besar, tinggi, yang kita tanam di dalam pasu. Nanti insya-Allah Pak Haji sedang menyiapkan untuk sebuah peladangan. Nah, ini dia pokok temulawaknya, ya, pokok temulawaknya di sini. Ya, mari sini. Ini berpasir-pasir lagi, masya-Allah ya. Ini dia. Ni. Tak mengapa. Pasir-pasir pun tak mengapa. Berat juga ya. Kita tengok ya. Ini dia pokok tinggi sebagainya. Apa kita nak tengok temulawak ini, kita tengok ini. Dia ada urat daun dia itu, kita nampak. Dia ada warna sikit kehitaman di sini. Itu dia pokok temulawak. Itu kita gunakan. Ni. Itu nampak dia gitu tu. Nampak daun dia warna begitu. Itu. Nanti jangan lupa lihat dalam TV Pak Haji penyiapan bagaimana membuat minuman daripada air kelapa, dan bagaimana membuat minuman air kelapa yang mencampurkan dengan pokok temulawak. Belajar di situ cara membuatnya. Ya, insya-Allah kita berjumpa lagi di dalam kuliah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.